Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada petang ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita bersiaran langsung ataupun live di TikTok kelas Qiraati Raudatul Jannah. Yang mana tuan-tuan dan puan sekalian, petang ini saya akan sambung kembali membaca kitab lah, buku ni, buku Kuasai Tajwid. 6 jam lah insya-Allah. Buku ini adalah buku terbitan daripada Ustaz Zubair Malik. Ni gambar dah lah. Ni Ustaz Malik, Ustaz Zubair Malik. InsyaAllah. Jadi kita sambung balik lah perbincangan ataupun ulang kaji pada tajuk yang seterusnya lah. InsyaAllah. Kali itu kita dah bincang dah beberapa tajuk. InsyaAllah. Tadi kita sambung lah. Kita akan pilih tajuk-tajuk yang tertentu lah. InsyaAllah. Okay, yang ada masa bolehlah stay, tunggu, insyaAllah kita akan bincang sampai habis. Baik. Baik, kita tengok sikit lah tajuk sifat huruf. Petang ni kita masuk sikit berkaitan dengan tajuk sifat huruf, yang mana ramai lagi yang masih kita kata apa, lemah, masih lemah dalam tajuk sifat huruf dan juga makhraj huruf. Jadi ni antara tajuk yang ramai yang kurang faham, ramai yang tak erti. Kadang-kadang baca Quran tu bunyi macam-macam, sifat huruf pun tak betul kan. Sifat huruf maknanya ciri-ciri kelakuan huruf. Yang kata sifat huruf ni adalah ciri-ciri kelakuan huruf. Huruf ni bunyi macam mana? Contohnya huruf sin, bunyi dia macam mana? Ada angin ke tak ada angin ke, lepas angin ataupun udara ke, ataupun huruf ni suara dia tertahan ke. Maknanya ciri-ciri kelakuan huruf jadi katakan sifat huruf. Huruf yang disebut, huruf yang disebut keluar dari makhrajnya, dan huruf tersebut dia ada kelakuan dia. Dia ada ciri-ciri dah. Dia tak sama lah. Okay. Sifat ni dia ada dua jenis. Ada yang ada berlawanan, sifat yang ada pasangan, dan ada sifat yang tunggal, sifat yang tidak ada lawan. Baik. Okay, kita tengok yang pertama. Sifat apa ni? Sifat huruf yang bernama asyiddah. Bukan syaddah lah. Kalau syaddah macam W tu, yang kecil tu. Kalau huruf yang ada syaddah kena tekan bacaan di situ. Rabbil, syaddah atas ba kan. Tapi kalau syiddah ni sifat huruf. Syiddah maknanya suara tertahan. Dia ada beberapa huruf yang bersifat dengan syiddah. Okey, pasangannya ataupun lawannya adalah rakhawah. Rakhawah iaitu suara terlepas. Syiddah, asyiddah suara tertahan, lawan dia adalah ar-rakhawah, suara terlepas. Okey, yang seterusnya al-hams, nafas terlepas. Nafas, kalau suara terlepas ar-rakhawah, jangan tukar lah. Jangan tukar di antara suara terlepas dengan nafas terlepas. Kalau nafas terlepas dipanggil al-hams bahasa Arab. Kalau suara terlepas dipanggil ar-rakhawah. Okey. Lawan bagi al-hams adalah al-jahr, nafas tertahan. Beza dengan suara tertahan, jangan tukar lah.
Jangan tukar di antara suara tertahan dengan nafas tertahan. Kalau suara tertahan dinamakan asyiddah. Kalau nafas tertahan nama dia al-jahr ataupun jaharah. Lawan bagi al-hams. Hams nafas terlepas, lawan dia al-jahr. Iaitulah nafas tertahan. Syiddah, asyiddah suara tertahan, lawan dia ar-raqawah suara terlepas. Okey. Seterusnya sifat huruf yang bernama al-isti'la. Al-isti'la ni kalau ikut makna asal iaitulah terangkat pangkal lidah. Terangkat pangkal lidah ketika menyebut huruf yang bersifat dengan isti'la. Pangkal lidah ini, belakang lidah tu dia terangkat menekan pada langit lembut. Tapi di sini dia tebal. Tebal lah kerana disebabkan terangkatnya pangkal lidah ke langit menyebabkan huruf tersebut dibaca dengan tebal. Lawannya adalah al-istifal. Istifal pula kalau maksud yang betul dia menurunkan pangkal lidah, merendahkan pangkal lidah yang menyebabkan sebutan hurufnya menjadi nipis. Tapi di sini dia terus disebut nipis, tebal. Mesti ada sebab dah. Mesti ada sebab dah. Tebal sebab apa? Sebab terangkat pangkal lidah menekan pada langit lembut. Nipis pula sebab apa? Al-istifal lawannya kerana pangkal lidah menurun. Pangkal lidah hak belakang lidah sekali tu dekat dengan apa? Anak tekak. Dia menurun. Bila menurun maka suara huruf pun menurun. Itulah yang menyebabkan huruf tersebut nipis. Tu. Baik. Kemudian seterusnya sifat yang bernama al-izlaq. Izlaq ni di sini dia tulis melepas. Melepas. Dalam kitab yang lain dia kata apa nama? Lancar. Bacaan lancar. Tu. Kalau kitab tajuk yang lain azlaq maknanya lancar, bacaan lancar. Bacaan huruf tersebut lancar. Antaranya sebabnya kerana huruf tersebut tempat keluarnya iaitulah di hujung lidah dan juga di bahagian bibir. Ada 6 huruf kalau tak silap dia. Ada 6. Tak apa, kita tengok belah tanah lah. Lawan dia al-isma'. Isma' ni tertahan ataupun sebutan huruf tersebut kurang lancar. Dalam kitab yang lain dia kata kurang lancar. Tertahan pun boleh jugalah. Tertahan suara ketika mana menyebut huruf tersebut. Ni lawannya lah, lawan. Setiap dia ada pasangan dah. Dan seterusnya al-itba'. Sifat huruf yang bernama al-itba'. Yang ni pun orang tak tahu kan. Itba' ni apa ni? Menempel. Menempel. Dalam kitab tajwid yang lain mengatakan al-itba' adalah meninggi bahagian tengah lidah tu meninggi, melengkung, boleh juga melengkung rapat dengan langit keras. Al-itba' di sini tulis menempel, iaitu menempel bahagian tengah lidah kepada langit keras. Melengkung, boleh juga melengkung langit tengah lidah tu ke langit keras, ataupun meninggi bahagian tengah lidah ke langit keras, boleh juga al-itba'. Lawan dia adalah infitah. Lawan dia adalah sifat infitah, iaitu membuka ruang bahagian tengah lidah tu, terbuka, membuka ruang. Tu. Jadi huruf yang bersifat dengan itba' ni juga adalah huruf yang tebal. Antaranya huruf sad, dad, ta, za. 4 huruf adalah huruf yang tebal yang paling tebal. Dan huruf infitah, huruf yang nipis, huruf selain 4 huruf tadilah. Baik, kita tengok sebelah di sini. Baik, di sini dia terang secara lebih terperinci sifat berlawanan. Baik. Okey, yang pertama tadi sifat asyiddah. Sifat asyiddah ataupun syiddah sajalah. Jangan silap baca, jangan baca syaddah. Kalau syaddah lain. Asyiddah ni adalah sifat huruf. Okey, dia kata di sini kuat. Sifat yang kuat. Apa dia asyiddah? Syiddah tadi adalah suara tertahan. Ketika mana kita sebut huruf tersebut, maka suara jadi tertahan. Hurufnya ada 6, 7, 8. Di sini ada 8. Jadi 8 huruf ini apabila kita sebut dia, apabila kita ucap dia, maka suara tu jadi tertahan.
tertahan. Contohnya hamzah lah. Kita nak jam dah ketika mati lah. Ketika mati nah, hamzah mati. Contoh dah, kita kena letak huruf yang lain di depan dah. Contoh dah, hamzah fathah, hamzah sukunan. Kita matikan hamzah yang kedua tu. Yang ni pun sama juga. Ba fathah, ba sukun. Yang ni sama. Ta fathah, ta sukun. Jim fathah, jim sukun. Yang lain pun samalah. Dal fathah, dal sukun. Ta fathah, ta sukun. Qaf fathah, qaf sukun. Kaf fathah, kaf sukun. Okey. Jadi kita nak kesan sifat huruf asyidah ini dengan kita mematikan huruf tersebut. Kalau hamzah, kita matikan huruf hamzah tersebut, barulah kita dapat kesan sifat syiddah ni. Jadi sebelum kita nak kesan, kita kena faham dulu syiddah tu benda apa. Syiddah tu maknanya tertahan suara. Itulah ketika menyebut hurufnya. Ketika menyebut huruf asyidah ini, huruf dia ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika menyebut hurufnya, suara tertahan. Suara jadi tertahan. Bila kita sebut huruf hamzah, khususnya ketika hamzah itu mati, maka suara hamzah itu jadi tertahan. Sebab apa tertahan? Kerana tekanan yang kuat pada makhrajnya. Kalau hamzah, makhrajnya di mana? Kita dah belajar dah yang lepas. Makhraj hamzah di mana? Di bahagian pangkal halqum. Kalau ni halqum, ni halqum, ni halqum. Ni bahagian atas huruf kha, huruf ghain, tengah halqum, huruf ha, huruf ain. Jadi bawah ni lah, bawah sekali. Ha dengan hamzah ni di bawah sekali. Mana apabila kita tekan suara di sini, hamzah di sini, maka tekanan jadi kuat. Bila jadi kuat, maka suara hamzah itu jadi tertahan. Hamzah fathah, hamzah sukun bunyi a. Dia jadi macam tertahan suara hamzah tersebut. Okey. Ba pula, ba fathah, ba sukun, bab. Dia jadi sebutan dia tu jadi tertahan. Kena sebutan dia kena cepat. Bab. Kalau tat. Ta ni pun banyak yang salah dari segi sifat dia. Jadi kebanyakan ta ini apabila mati dia ada sifat hams. Ramai yang baca kadang-kadang tak betul. Hams ni sebelum kita nak lepaskan suara, lepaskan nafas, yang dipanggil sifat hams, mestilah dia ada sifat ni syiddah tahan suara tahan suara ta tat. Dia kena ada suara tertahan pada ta itu dulu, barulah lepaskan suara ta yang dipanggil hams. Tat. Tu dikatakan syiddah, tahan suara ta. Ramai yang kadang-kadang dia sebab apa baca salah, sebab dia tak faham lah tu. Punca dia tak faham. Yang kita syiddah pada ta tu macam mana? Hams pada ta tu macam mana? Dia tak faham. Dia tak faham. Mungkin tak mengaji, ataupun dia mengaji tapi tak faham, tapi tak mau tanya. Tu dia dua sebab tu lah. Okey, jim pula. Jaj. Suara jim itu tertahan. Maknanya sebutan dia tu tak panjang. Sebutan dia tak panjang. Sebutan dia cepat. Ta pula, ta fathah, ta sukun, ta. Disebut dengan cepat. Dia tak panjang lah sebutan dia. Itulah dipanggilkan asyiddah. Qaf pula, qaf fathah, qaf sukun, qaqa. Dibaca dengan cepat. Kaf, kak.
kak. Yang ni kaf dengan ta ni sama lah. Sama cara dia macam mana. Kalau kaf juga ada sifat syiddah, tahan suara kaf sebelum kita lepaskan suara kaf. Lepaskan nafas ketika mana sebut huruf kaf yang mati itu. Maknanya dia ada dua sifat kat sini lah. Yang pertama dia kena tahan dulu suara kaf, lepas tu baru lepas dia punya nafas ketika mana sebut huruf kaf yang dipanggil hams. Kak. Kalau ta tadi tat. Ni ramai yang baca kadang-kadang mungkin dia tak faham lah tu. Kebiasaan orang tak faham lah, dia buat salah ni. Jadi 8 huruf ini adalah 8 huruf yang bersifat dengan asyiddah. Syiddah apa dah? Tertahan suara ketika menyebut hurufnya. Ketika menyebut huruf ni, 8 huruf di bawah ni huruf syiddah, maka suara jadi tertahan. Suara hamzah jadi tertahan, suara ba tertahan, bab. Suara ta jadi tertahan, tat. Suara jim tertahan, jaj. Dal tertahan, dad. Suara ta jadi tertahan, toto. Suara qaf tertahan, qaqa. Suara kaf pun tertahan, kak. Kerana apa tertahan? Kerana tekanan yang kuat. Kerana tekanan yang kuat pada makhrajnya. Tekanan yang kuat pada makhraj hamzah di mana? Di bahagian pangkal halkum, di bawah sekali bawah pada ha tu. Tekanan yang kuat pada makhraj ba di bahagian bibir, bab. Tekanan yang kuat pada makhraj huruf ta di hujung lidah, tekan bahagian belakang gigi kaki atas ataupun dekat gusi tu. Tekanan yang kuat pada makhraj jim, tengah lidah. Tekanan yang kuat pada dal, makhraj dal sama dengan ta tadi lah, hujung lidah di belakang gigi kaki atas. Tekanan yang kuat pada ta, makhraj ta sama juga. Ta, dal dengan ta ni satu makhraj. Tekanan yang kuat pada makhraj qaf di bahagian pangkal lidah, terangkat pangkal lidah. Tekanan yang kuat pada makhraj kaf, dekat dengan makhraj qaf juga, sebelah dah. Tu disebabkan tekanan yang kuat itulah yang menyebabkan terjadinya sifat syiddah. Ni pun ramai orang tak faham ni. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Baik. Itu adalah sifat syiddah. Huruf yang bersifat dengan syiddah ada 8. Hamzah, ba, ta, jim, dal, ta, qaf, kaf. Jadi 8 huruf ini adalah huruf yang bersifat dengan syiddah. Kena faham lah syiddah tu apa dia. Kena faham syiddah tu apa dia. Dan huruf dia tu kita kena tahu lah. Kalau boleh hafal lagi bagus. Baik. Okey, lawan bagi sifat asyiddah. Kalau asyiddah maknanya tertahan suara. Lawan bagi sifat asyiddah adalah rakhawah, ar-rakhawah. Jadi rakhawah ni lawan bagi asyiddah. Kalau syiddah tadi tertahan, suara tertahan. Kalau ar-rakhawah suara tu terlepas. Kena faham lah. Sebab ni bahasa Arab, ar-rakhawah bahasa Arab, asyiddah bahasa Arab. Jadi kita kena faham. Syiddah tertahan suara, kalau ar-rakhawah terlepas suara. Kena faham. Baik. Okey, rakhawah ni maknanya lembut. Lembut lah, sifat lemah. Lembut. Kalau syiddah tadi kuat, sifat yang kuat. Kalau rakhawah lembut, sifat lemah. Iaitulah ketika menyebut hurufnya. Huruf yang bersifat dengan rakhawah, suara terlepas. Suara terlepas ialah suara itu memanjang sedikit. Itu maksud dia. Sebab apa? Kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya. Ketika mana kita sebut huruf-huruf ni, suara tu jadi terlepas. Kerana apa? Kerana tekanan yang lemah pada makhraj huruf-huruf ni lah. Berlaku ketika huruf tersebut dibaca dengan baris hidup. BH maknanya baris hidup. Dan baris mati. Baris mati lebih jelas lagi lah. Kalau baris tu mati, kalau huruf tu baris mati lebih jelas. Lebih jelas lagi. Baik. Ada 16 huruf. Di sini alif lah. Alif.
Baik, sepatutnya alif ni dia huruf mat saja lah, huruf mat. Dia susah sikit kita nak kesan dia. Dia termasuk huruf mat, iaitu huruf yang nak memanjangkan kalimah. Huruf sa, huruf ha, kha. Jadi semua huruf ini bila kita baca dia, pastikan ada sedikit suara yang terlepas ataupun memanjang. Contoh kita ambil sa lah, kalau ni alif ni kita tak apa nampak sikit sebab dia khusus huruf mat untuk memanjangkan kalimah. Sa kita matikan dia lah, sa. Hamzah fathah, sa sukun. Hamzah fathah, sa sukun. S. Dia sebutan dia tu sedikit memanjang dan dia ada sifat hams. Maknanya satu huruf tu dia ada banyak sifat. Jadi antara sifat yang ada pada huruf sa adalah huruf sifat rakhawah, iaitulah bila sebut huruf sa khususnya sa itu mati maka suara sa itu ada sifat rakhawah, iaitulah terlepas. Maksudnya sa itu suara sa itu dipanjangkan sedikit. S tu. Dan di situ juga ada sifat hams. S. Yang kedua ha. Kita matikan dia baru kita dapat kesan. Hamzah fathah, ha sukun. Tengok suara dia panjang sikit kan. Itu dia panggil rakhawah, mengalir suara ha itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha pedas. Sebutan dia panjang sikit. Kerana apa? Kerana tekanan yang lemah pada makhraj huruf tersebut. Kalau ha, makhrajnya di tengah halkum. Jadi tekanan pada makhraj ha itu di tengah halkum tu adalah tekanan yang lemah, maka menyebabkan suara ha itu menjadi terlepas ataupun memanjang sedikit. Macam itulah. Dia tak boleh baca terkejut dia tu. Sebab dia ada sifat rakhawah. Sebab tu saya kata kena faham rakhawah tu apa dia, syiddah tu apa dia. Sebab apa? Sebab ha ini dibaca dengan rakhawah. Rakhawah itulah terlepas suara ha itu. Kerana apa? Kerana tekanan yang lemah pada makhraj huruf ha tersebut. Bila tekanan yang lemah, maka suara ha itu terlepas. Terlepas maknanya mengalir. Okey. Salmah yang bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, terima kasih yang menonton. Okey, cuba fahamkan apa yang saya terang. Cuba fahamkan. Okey, sebab apa ha itu dibaca dengan sebutan mengalir, suara terlepas, kerana tekanan pada makhraj ha itu lemah. Tekanan suara pada makhraj ha itu lemah. Makhraj ha di bahagian tengah halkum. Jadi sebutan dia agak memanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Okey. Ha yang seterusnya kha sama juga. Kita kena matikan dia. Hamzah fathah, kha sukun. Kha tu kita sukunkan dia. Okey, kha tu kita sukunkan dia. Dia ada suara yang mengalir, suara yang terlepas, kerana tekanan suara pada makhraj kha, iaitu di bahagian hujung halqum itu adalah tekanan suara yang lemah. Maka huruf kha itu suara dia terlepas. Dan kha ini juga ada sifat isti'la, tebal, terangkat pangkal lidah. Sebab tu saya kata tadi, satu huruf tu kadang-kadang dia banyak sifat lah. Banyak sifat. Cuma kita nak fokus di sini sifat rakhawah saja, iaitu suara kha itu terlepas. Kerana apa terlepas? Kerana tekanan suara pada makhraj kha, iaitu di hujung halqum, itu adalah lemah, tekanan yang lemah, maka menyebabkan suara kha itu terlepas ataupun suara kha itu mengalir. Okey, samalah ni pun zal.
Kita matikan dah. Hamzah fathah, zal sukun. Al, 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 al. Tu nampak tak? Dengar tak? Boleh dengar tak? Huruf zal, suara dia tu memanjang sedikit. Al, al. Ada suara yang terlepas. Sebab apa? Sebab tekanan suara pada makhraj zal. Makhraj zal di mana? Hujung lidah di antara dua gigi kecil atas. Hujung lidah itu dikeluarkan sedikit di antara dua hujung gigi kecil atas. Atas dan bawah lah. Jadi al. Matikan dah. Dia kena buat baru kita boleh kesan sifat ni. Kalau kita tak buat, kita tak boleh nak perasan. Kita tak perasan. Al, il, ul. Di situ dia ada sifat rakhawah, iaitu terlepas suara zal. Ataupun suara zal itu memanjang sedikit. Sebab apa? Kerana tekanan suara pada makhraj zal itu adalah tekanan yang lemah. Okey. Seterusnya huruf zai. Sama juga. Kita matikan dia. Hamzah fathah, zai sukun. Az. Maka suara huruf zai itu terlepas, ataupun bahasa Arab dipanggil rakhawah, terlepas suara zai itu. Kerana apa? Kerana tekanan suara pada makhraj zai itu adalah lemah. Sifat lemah. Jadi bila tekanan suara pada makhraj zai, iaitulah hujung lidah tekan bahagian belakang gigi kecil bawah, maka suara zai pun terlepas ataupun mengalir. Az. Tu. Okey, Farah Gul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih yang mana yang menonton, yang share. Terima kasih. Ini adalah TikTok kelas Qiraati Radatul Jannah. Okey, saya buat live ni, saya nak kongsi kepada semua lah. Sama ada pelajar saya ke, waris ke, kepada semua lah. Siapa-siapa yang berminat, yang nak mendalami ilmu Al-Quran, boleh tengoklah live ni. Yang tak berminat tak apalah, nak buat janakan. Sebab semua ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sekarang berada di akhir zaman. Ramailah orang jahil di luar sana lah. Kadang-kadang cakap pandai, tapi bila suruh baca Quran, terabuk habis. Tajwid terabuk, makhraj terabuk, sifat pun terabuk habis. Tapi kalau bab cakap, sedap lah. Tu orang sekarang macam tu. Ilmu tak ada, tapi cakap sedap. Baik. Kemudian huruf sin pun sama juga. Kita matikan dah. Hamzah fathah, sin sukun. Hamzah fathah, sin sukun. Okey. As. Dengar tak? Sebutan dia panjang kan? Ihdinas siratal mustaqim. Sebab apa huruf sin tu, suara dia tu jadi terlepas. Sebab apa? Kerana tekanan suara pada makhraj huruf sin adalah lemah. Itulah sebab dah. Sebab apa? Huruf sin itu suara dia tu jadi terlepas ataupun sedikit memanjang, kerana tekanan suara pada makhraj sin itu adalah lemah. Sebab tu lah. Sebab tu dia panjang sikit kan. Ihdinas siratal mustaqim. Tu. As, is, us. Sedikit memanjang kerana tekanan suara pada makhraj sin lemah. Jadi makhraj sin di mana? Makhraj sin kena tahulah makhraj dia. Sebab tu saya kata dah hari tu dah bagi tahu dah. Bab sifat huruf, bab makhraj huruf adalah antara bab yang paling penting lah dalam kita nak mengucap sesuatu huruf dengan betul. Bab sifat huruf dan bab makhraj huruf antara bab yang terpenting dalam tahsinul tajwid. Tu. Ramai yang fail ramai yang gagal dalam bab makhraj dan juga sifat. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang baca kan, termasuklah juga imam masjid. Kadang-kadang imam masjid ni bukan semua yang ada ilmu. Kadang-kadang tak tahulah saya nak kata guna, tapi kita bersangka baiklah. Kadang-kadang kita duduk dengar ada juga, sedangkan dia imam masjid, pipi baca kadang masih lagi lemah ni dalam makhraj huruf, sifat huruf. Jadi
Lebih-lebih lagi dia imam masjid, dia kena mengaji lah. Walaupun dah mengaji dah sekalipun, kena ulang lagi. Tambah-tambah lagi guru Quran yang mengajak Quran di kafar, di sekolah-sekolah agama, dia guru Quran, dia kena mengaji lagi. Dia kena lebih banyak ilmu daripada orang lain sebab dia guru Quran, dia imam masjid. Ini dah kadang-kadang guru pun salah juga. Sebab apa? Sebab dia rasa dia cukup dah, dia rasa dia pandai dah, maka dia tak mau mengaji dah lah. Tak boleh lah, lagi jadi guru lagilah kena mengaji dengan guru yang lain pula daripada dia, lebih mahir daripada dia. Lagi dia jadi tu imam, lagi jadi bilal masjid, lagilah kena mengaji. Jangan rasa kita ni pandai dah. Sebenarnya kita ni tak pandai lagi, banyak lagi ilmu yang kita tak tahu. Banyak lagi benda-benda yang kita tak tahu. Kena mengaji, berterusan mengaji sampai mati, tidak ada had. Okey, Nur Ermi Yahaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih yang singgah di live TikTok kelas qiraat ini, insya-Allah. Terima kasih yang berkongsi live, terima kasih. Okey, saya nak share kepada semua lah. Okey, jadi huruf sin ini disebut dengan suara dia terlepas. As, is, us. Macam surah Al-Fatihah tu lah. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Huruf sin tu suara dia tu terlepas, memanjang. Kerana apa memanjang? Kerana tekanan suara yang lemah pada makhraj sin. Makhraj sin tu di mana? Hujung lidah diletakkan ataupun ditekan bahagian belakang gigi kecil bawah. Dia ada 3 huruf. Sin, zai dan satu lagi huruf sin, zai, sad. 3 huruf adalah 3 huruf ini adalah tempat yang sama, makhraj yang sama. Hujung lidah letak bahagian belakang gigi kecil bawah. Jadi nak cerita di sini kita fokus pada sifat rakhawah, iaitu terlepas suara sin. As. Okey, Siti Aisyah Abu Talib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih yang singgah live ini. Okey, yang seterusnya huruf shin sama juga. Kita matikan huruf shin Hamzah fathah, shin sukun Hamzah fathah, shin sukun. Hamzah fathah, shin sukun. Jadi shin juga ada sifat rakhawah, terlepas suara shin. Ketika kita menyebut huruf shin, terutamanya shin itu mati. Ketika mati itu lebih kita dapat kesan dia. Kalau dia berbaris tu dia kita nak kesan dia susah sikit. Bila kita matikan dia tu, kita mudah sikit nak kesan sifat ni. Rakhawah, kena faham apa dia rakhawah? Terlepas suara shin. Sebab apa terlepas? Kerana tekanan suara pada makhraj shin itu adalah tekanan suara yang lemah. Sebab tu terlepas suara shin. Ash, ish, ush. Selain daripada rakhawah, shin juga ada sifat yang tunggal, yang saya rasa ramai yang tahu, iaitu sifat tafashi. Tafashi ni adalah sifat yang tunggal, yang dikatakan berhamburan angin. Ash, ish, ush. Boleh zoom sikit tak? Zoom sikit. Nampak? Boleh ya? Boleh nampak? Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak zoom sikit? Tak berapa nampak. Okey, nampak ya? Boleh nampak ya? Boleh nampak ataupun tidak? Besar tu. Besar dah tu. Shin. Shin. Boleh nampak ke? Tak boleh nampak. Ni besar dah ni. Zoom besar lah. Baik, sekali lagi huruf shin juga adalah antara huruf yang bersifat, yang ada sifat rakhawah. Rakhawah maknanya terlepas suara shin. Ketika mana kita sebut huruf shin itu, khususnya shin itu mati. Mati. Kena faham apa dia rakhawah? Terlepas suara shin ataupun mengalir suara shin itu. Apa maksud mengalir? Kita sebut huruf shin tu, suara tu panjang sikit. Sebab apa? Sebab tekanan suara pada makhraj shin itu adalah tekanan yang tekanan yang lemah. Jadi makhraj shin di mana makhraj shin? Makhraj shin ni di bahagian tengah lidah. Kalau kita tengok gambar rajah yang saya tunjuk dulu, di tengah lidah itu dia meninggi sedikit ke langit. Dia ada 3 huruf, shin, jim dan satu lagi huruf ya. 3 huruf itu keluarnya di bahagian tengah lidah. Jadi apabila tekanan suara yang lemah pada makhraj shin,
bahagian tengah lidah itu, maka yang menyebabkan shin ini suara dia terlepas, yang dipanggil dalam bahasa Arab rakhawah. Terlepas maknanya mengalir, sebutan shin itu panjang sikit. Ash, ash, ash. Ash panjang sikit. Okey, habis. Kemudian huruf sad sama juga. Huruf sad kita matikan dah. Kita kena matikan dah. Hamzah fathah, sad sukun Hamzah fathah, sad sukun. Okey. Sad juga adalah antara huruf yang bersifat dengan rakhawah. Kita kena faham rakhawah itu adalah terlepas suara ataupun mengalir suara sad itu disebabkan tekanan suara yang pada makhraj sad, tekanan yang lemah. Tekanan yang lemah pada makhraj huruf sad. Itulah yang menyebabkan suara huruf sad itu terlepas. Jadi makhraj sad di mana? Bagi tarah tadi, satu tempat dengan sin dan satu tempat dengan zai. Hujung lidah tekan bahagian belakang gigi kecil bawah. Okey, bunyinya macam mana? As, as, as. Ihdinas sira, ihdinas sira. Surah Al-Fatihah kita dah baca tiap-tiap hari Sehari berapa kali baca? 17 kali apa? Kan? 5 kali solat fardu subuh sampai isyak. Subuh berapa kali? Subuh 2 kali kan? 2 rakaat. Zuhur 4 kali 4 rakaat. Asar 4 kali, maghrib 3 kali, isyak 4 kali. Berapa? 17. Jadi tiap-tiap hari kita baca benda yang sama. Tapi dalam duk baca tiap-tiap hari pun belum tentu betul lagi. Sebab tu kita kena cari guru untuk tashihkan. Carilah guru bertalaqi berdepan, kita tashihkan bacaan rukun solat tu, iaitulah surah Al-Fatihah tu rukun solat. Surah Al-Fatihah itu adalah rukun solat kerana realiti berlaku sampai dah tua dah, umur dah pun dah 60-70 dah. Kadang-kadang Fatihah pun tak reti. Tak reti ni berlaku dah. Tapi tak boleh cerita lah siapa. Berlaku. Beranak bercucu dah. Fatihah pun tak betul lagi. Tak reti Fatihah. Bila guru suruh baca nak tasahih. Tok guru cuba baca Fatihah, dia sengih. Lalu dia kata Fatihah. Bukan suruh sebut perkataan Fatihah tu, suruh baca. Tu punca. Dan dia mengaku kata tak pernah solat sejak daripada muda. Kalau solat pun tak sah. Sebab Fatihah tak erti. Fatihah tak erti mana sah. Baca Fatihah salah pun tak sah. Sekiranya melakukan kesalahan-kesalahan besar seperti menukar huruf, tukar huruf, tukar baris, semua tu kesalahan besar yang menyebabkan tidak sah Fatihah dah. Bila tidak sah Fatihah, maka tidak sah solat. Kena ingat tu. Banyaklah perkara-perkara yang menyebabkan solat kita tak sah. Antaranya tukar huruf ketika mana kita membaca rukun solat. Apa dia rukun solat? Bacaan yang qauli, Fatihah, takbiratul ihram, bacaan tahiyat akhir, selawat dalam tahiyat akhir. Semua tu antara rukun qauli yang wajib dibaca dengan betul. Tapi kalau baca salah, tukar huruf, tukar baris, tanda bacaan ada dia tak baca, syaddah ada dia tak baca, yang menyebabkan dipanggil kesalahan yang besar, merubah makna ayat tersebut, boleh menyebabkan solatnya tidak sah. Kalau dia solat pun sejak daripada budak dengan bacaan tersebut, maka dikira tak solat sebab tak sah. Tak sah. Nampak zahir macam solat, tapi hakikat dia tidak sah kerana dia telah melakukan perkara-perkara yang dikatakan kesalahan besar. Punca dia yang ni lah. Punca dia yang ni. Antaranya dia tak tahu makhraj, tak tahu sifat, huruf pun tak kenal, baris tak kenal, macam-macam lagi lah. Macam-macam lagi. Ini antaranya. Okey. Huruf sad sebutan dia panjang. As, ihdinas sira, ihdinas sira. Huruf sad tu, suara sad itu pastikan dia ada sifat terlepas yang dipanggil rakhawah. Ihdinas siratal, tu yang dipanggil rakhawah. As, is, us,
Okey, huruf dad. Ad, id, ud, ad, id, ud. Tapi huruf dad ni kena jaga lah. Huruf dad ni kena jaga. Ramai yang baca salah ni. Huruf dad khususnya ketika dia mati. Ramai yang baca salah ni. Kebanyakan yang baca dia lantun. Ad, tu banyak yang baca lagu tu. Contoh dalam surah Al-Fil lah. Contohnya alam yaj'al kaidahum fi tadlin. Ramai baca lagu tu. Fi tadlin. Dia pergi lantun pada dot, sedangkan dot tidak ada huruf lantunan. Dot bukanlah qalqalah. Qalqalah ada 5 saja. Qaf, ta, ba, jim, dal. 5 huruf ni saja yang lantun. Qaf, ta, ba, jim, dal. 5 tu saja. Dot tak termasuk. Dot tidak termasuk huruf lantunan. Kenapa kita pergi lantun? Ramai baca lagu tu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlin. Baca lantun mana boleh? Tak betul. Yang betul dah kita kena angkat lidah kita. Sebab tu saya kata kita kena tahu makhraj huruf, sifat huruf tu kena tahu. Dot ni makhraj ada di mana? Dot di sepanjang tepi lidah. Sepanjang tepi lidah kita tu. Ni kata lidah. Buat secara ringkas. Ni sepanjang ni. Start daripada pangkal lidah hingga hujung lidah tu didempelkan, dihimpitkan kepada gigi geraham atas. Beberapa batang gigi ataupun sepanjang gigi geraham tu lah, kanan atau kiri, dempel di situ. Jangan lantun. Tapi ada yang lantun. Alam yaj'al kaidahum fi tadlin. Dengar tu macam sedap macam betul padahal salah. Bukan fi tadlin, fi tadlil. Mulut kita tu seakan-akan nak macam herok sikit lah, tapi dia tak herok sangat lah. Sebab dot ni bukan huruf bibir. Lidah kita ke tepi lah. Angkat lidah, daun lidah tu angkat, himpitkan ke gigi geraham atas, kanan atau kiri. Himpitkan biar rapat, jangan angkat. Bila angkat tu jadi lantun. Sebab kita angkat, dia kena rapat. Buku apa Ustaz? Tanya pula buku apa. Buku ni, buku Ustaz Zubir ni. Buku Kuasai Tajwid 6 jam. Buku Ustaz Zubir lah. Dalam TikTok pada ni. Dalam TikTok pada dalam ni pada. Ustaz dia nak tengok. Tak nak? Mana dia dah? Ada tak? Ada tak buku ni Ustaz? Ni. Lepas tanya buku apa? Tu. Ada naik tak buku tu? Itulah buku tu lah. Saya dah beli dengan apa ni? Quran. Alhamdulillah yang dah beli bagilah. Yang dah beli kena mengaji lah. Yang dah beli kena mengaji. Dia yang sebenarnya buku tu buku lah, tapi kita kena mengaji. Kalau kita beli buku apa pun, tajwid apa sekalipun, tapi tak mengaji, tak guna juga. Dia kena mengaji, dia kena faham. Kan? Beli buku tajwid banyak-banyak tapi tak mengaji, buat apa kan? Biar kita beli satu cukup, tapi macam saya apa banyak lah. Sebab tu saya tahu perbezaan kitab tu dengan kitab ni. Kadang-kadang kitab tu dia tulis lain sikit, kitab ni tulis lain sikit. Biar kita beli buku tajwid tu 1 atau 2 sikit lah, tapi kita faham satu persatu. Satu persatu. Ni kita beli buku banyak tapi kita tak faham. Baca duk salah situ. Buku tajwid banyak tapi duk salah situ. Sebab apa? Sebab tak mengaji. Dia tak ambil faham. Dia kena faham. Ilmu tu adalah faham. Faham tu ilmu lah. Kalau mengaji tak faham tu tak ilmu Dia sekadar mengaji lah tapi tak faham. Mengaji lagi. Berulang-ulang lama-lama pandai lah tu. Takkan Tuhan zalim sangat kan? Mengaji lama-lama tak bagi ilmu kan? Tuhan akan bagi. Tapi Tuhan nak tengok kita usaha ke tak? Usaha tu ngaji. Tak reti, ngaji lagi. Sebab yang bagi reti tu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Guru hanya menerangkan, tolong tunjuk jalan. Yang bagi reti tu adalah
Allah Subhanahu wa taala. Okey, sikit lagi. Perhatian, ambil perhatian pada huruf dad. Jangan lantun. Ni ramai ni kesalahan ni, termasuk imam masjid. Bukan kita nak cari kesalahan, kadang-kadang kita terdengar ada setengah-setengah imam masjid baca lagu tu. Fi tadlin, dia pergi lantun pada dad. Tak betul. Dad bukan ada qalqalah, tidak ada. Dad tidak ada qalqalah. Yang qalqalah ada 5 saja. Qaf, ta, ba, jim, dal. Yang tu saja. 5 huruf tu kalau kita matikan dia, sama ada kita waqaf pada dia ataupun dia berada di tengah kalimah yang dia tu ada tanda sukun asli, maka dia kena lantun, wajib. Maaf tanya, saya macam pernah belajar di Facebook dengan ustaz tapi lupa nama. Betul ya. Dulu saya pernah buat page, Facebook page lama dah. Kelas apa ni? Mengaji Quran percuma kot dulu. Dulu lama dah. Banyak tahun dah, 3-4 tahun kot. Kan 2-3 tahun apa? Lama dah. Sebelum PKP kalau tak silap saya lah. Masa tu saya duduk rumah lain. Lama dah. Saya pernah buat dekat Facebook. Pernah ngaji dah. Saya ustaz tapi lupa nama. Nama Facebook tu Mengaji Quran percuma. Dulu. Lalu ni Facebook tu tak buat lah. Saya buat kat TikTok pula. Ni adalah TikTok kelas saya. Kelas Qiraati. Kelas Qiraati saya buka dekat ni Bandar Putrajaya. Saya buka kelas di sini tahun 2015 sampai sekarang lah. Pelajar pun ramai lah. Pelajar kelas hari Ahad sampai Khamis tu 3 sesi lah. Pagi pukul 8 sampai 9, petang pukul 5.45 sampai pukul 6.45, malam pula ada 2 sesi pula. Boleh tengok rupa ustaz tu hari-hari follow hari tu. Kalau nak tengok muka saya, nak tunjuk segan ni. Tak apalah, nanti saya tunjuk muka. Lah ni saya nak habis ni sikit. Nak tengok muka saya pula dah. Kalau kenal suara tu betul dah tu, insya-Allah betul dah tu kot. Nama saya Syafi'i. Okey, Ustaz. Okey. Dot, pastikan angkat lidah dan himpitkan ke gigi geraham. Aud, id, ud. Jangan aud, id, ud. Tak mau lagu tu salah. Lagu tu salah. Okey, kemudian dha, sama juga. Ada suara terlepas dipanggil rakhawah. Dia ada sedikit terlepas suara dha itu yang dipanggil sifat rakhawah. Ghain sama juga. Ghairil maghdu. Ada pada surah Al-Fatihah. Huruf ghain juga antara sifatnya adalah isti'la, tebal, kerana terangkat pangkal lidah. Tapi kita tengok orang baca kadang-kadang kalau baca nipis salah. Ghairil maghdu. Tak betul. Dia kena tebal. Maghdu. Hari apa kelas ustaz? Boleh follow balik. Saya tak tentu juga hari ni. Untuk tajwid ni kadang-kadang saya buat seminggu sekali lah. Kadang-kadang hari Khamis. Hari Jumaat malam tu. Pukul 9 ke atas lah. Hari Jumaat malam tu. Ni macam hari ni saya free tu saya buat tu petang ni. Tak tentu. Tapi kalau untuk ilmu tauhid, ilmu akidah, saya buat hari Isnin sampai hari Rabu pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Itu ilmu akidah lah, ilmu akidah. Cuba tengok dekat video tu. Kitab Kifayatul Mubtadi, memadai bagi orang yang baru belajar. Akidah apa penting tak mengenal Tuhan ni. Iaitu saya buat hari Isnin sampai Rabu pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang mukallaf. Untuk tajwid ni saya buat seminggu sekali lah. Buat seminggu sekali saja. Hari sama ada hari Jumaat malam tu dalam pukul 9 ke atas, ataupun macam hari ni lah Sabtu petang. Tengok mood saya free waktu mana. Tak tentu tu. Kalau kena ni tengok kalau ada live boleh join lah. Untuk akidah hari
kitab Kifayatul Mubtadi hari Isnin hingga hari Rabu lah, pukul 9 sampai pukul 10 insyaAllah. Boleh tengok dekat video lah kitab apa tu. Okey, baik. Kalau nak tengok dekat YouTube pun ada. YouTube saya nama Taman Syurga. Taman Syurga. Dalam tu banyak lah. Tajwid pun ada, akidah pun ada, kitab Misbahul Munir, kitab bab solat pun ada, Muniyatul Musalli, kitab Kifayatul Mubtadi pun ada rakaman kat situ. Macam mana nak sebut huruf sad? Sad ni sad dia kena sebut ikut ejaan dia. Kalau ejaan dia sad alif dal lah. Sad alif dal. Kalau huruf dia sad, kaf ha ya ain sad. Dia ada lantunan lah. Sebab ejaan dia sad alif dal. Sad itu. Cara nak letak lidah tu, hujung lidah tu letak ataupun tekan bahagian belakang gigi kacip bawah. Sad. Kalau baris atas sa. Kalau baris bawah si. Kalau baris depan su. Tapi tebal lah. Sifat dia tebal. Dia banyak sifat. Antaranya isti'la, terangkat pangkal lidah ketika menyebut huruf sad. Cuba tengok balik dekat video saya yang lepas-lepas saya ada up dekat TikTok ni. Cuba tengok balik. Cuba tengok balik. Saya ada bincang pasal makhraj huruf. Terangkat pangkal lidah dan bahagian tengah lidah pun melengkung ataupun meninggi, merapat dengan leleng keras yang dipanggil itbaq. Sa, tebal lah, tebal. Sa, si, su. Kalau huruf tu ejaan dia sad alif dal. Sad. Sad itu. Nah. Tak apalah kalau tak faham lagi, tak apalah, nanti lama-lama faham lah. Tapi kena dengar berulang kali lah. Satu-satu huruf tu kalau tak faham, kena belajar secara berulang kali. Jangan sekali saja tak faham. Tak faham, belajar lagi. Lidah tak angkat kan? Lidah angkat. Lidah mesti kena angkat. Bahagian pangkal lidah. Sekejap, saya tunjuk mana dah. Masuk makhraj dah. Sana. Mana dia makhraj huruf itu? Sana, mana ada gambar tu tak? Makhraj lepas apa? Lepas ni. Ada huruf sad lah. Ni huruf sad. Nampak tak huruf sad? Huruf sad, cara nak sebut dia, hujung lidah letak di bahagian ni, belakang gigi kacip bawah. Belakang lidah ni mesti naik. Naik belakang lidah ni dipanggil isti'la, terangkat pangkal lidah. Tengah lidah pun kena naik. Yang ni dia panggil itbaq. Bila sebut huruf sad maka tebal lah sebab lidah naik. Tengah lidah naik, belakang lidah naik, hujung lidah letak sini. Sa, si, su. Faham tak? Faham ke tak faham? Ni NTR only. Dia tanya tadi, macam mana nak sebut sad? Faham tak ni? Hujung lidah letak sini. Sa. Dia ada 3 huruf. 3 huruf yang mana hujung lidah mesti letak di sini. Huruf sad, huruf sin, huruf zai. 3 huruf ni adalah satu makhraj, satu tempat keluar. Hujung lidah letak sini, tengah lidah pun terangkat yang dipanggil itbaq, belakang lidah pun terangkat dipanggil isti'la. Tu. Maka tebal lah. Antara huruf yang paling tebal adalah huruf sad. Ada 4 huruf semua. Sad, dad, ta dan dha. 4 huruf ni adalah huruf yang paling tebal. Di antara 28 huruf hijaiyah, 4 huruf itu adalah huruf yang paling tebal. Itu adalah huruf sad. Okey, boleh faham lah? InsyaAllah. Tu cara nak sebut dah. Tapi kalau ejaan dia, mana dak tadi? Ni. Kalau ejaan huruf tu sad alif dal lah. Sad alif dal. Sebab itulah macam kita baca huruf-huruf pembukaan surah tadi tu kan. Alif lam mim sad. Kaf ha ya ain sad. Dia kena ada lantunan lah. Sad. Sebab apa? Ejaan dia sad alif dal. Ejaan dia adalah sad alif dal. Sebab tu dia kena lantun. Okey, boleh faham lah? Sebab tu penting makhraj dengan sifat ni amat penting. Okey, sikit. Okey, fa pun sama juga, ada sifat rakhawah. Kita balik kepada tajuk ni. Rakhawah iaitu terlepas suara fa. Af, if,
uf, af, if, uf. Dia ada suara terlepas dah. Okey. Wow, au. Au, au. Dia ada suara dah, suara terlepas. Ha pula. Dia ada suara sikit. Contohnya macam surah Al-Fatihah yang kita duk baca tu lah. Ihdinas sira. Suara dia terlepas dah. Dia ha bulat dengan ha simpul tu benda yang sama lah. Kadang-kadang tulisan dia ha macam ni. Dua-dua ni sama. Ha bulat dengan ha ni ha yang sama. Ha yang sama, cuma tulisan dia saja, bentuk dia saja tak sama. Huruf yang sama lah. Ihdinas sira. Okey. Yang ketiga, yang last ialah ai. Dia ada suara terlepas lah. Suara terlepas. Itulah secara ringkas penerangan berkaitan dengan makhraj sifat raqawah lah. Sifat syiddah dan raqawah. InsyaAllah. Sekali lagi saya ulang, syiddah adalah sifat dia maksudnya tertahan suara. Kalau raqawah tertahan terlepas suara nah, maaf nah. Jadi kita kena faham lah satu persatu. InsyaAllah bila kita faham, kita baca lagi jadi sedap. Kalau kita faham ni, kita faham makhraj, baca Quran jadi sedap, jadi seronok. Bertambah rasa nak baca sebab kita tahu. Tapi kalau kita tak faham, baca pun tak sedap kan. Baca pun tak sedap. Ha tu kena tekan ke ha mana? Ha ni ha ni kena tekan di bahagian makhraj dah. Tunjuk makhraj dah. Mana ada makhraj ha nah. Mana makhraj ha ni? Ni makhraj ada di sini. Ni dia patutnya di bawah ni. Patutnya di bawah. Mana? Okey, saya tunjuk muka saya kot noh. Boleh tak? Saya nak tunjuk muka tak? Mana dia dah? Nampak dah muka. Baik. Ha tekan di sini. Ihdinas sira. Siapa dia nak tengok muka ni? Ni lah. Baik. Ha tekan di sini. Ihdinas sira. Hamzah tekan di sini. Ha bawah ni juga. Ha atas sikit. Dia bahagian hukum ni dia ada 6 huruf. 2 bawah, 2 tengah, atas pun 2 lah. Atas ni kha dengan ghain. Ghain, au. Tengah ada 2 ha pedas. Dan huruf ain. Siratal ladzina an'amta. Na'am. Dan 2 di bawah, iaitulah huruf ha simpul. Ihdinas sira. Dan hamzah. Amin. Allahu akbar. Di bawah ni. Rumah baru. Ya, kenal saya ke? Apa ni? Rozi. Rumah baru ya, rumah pindah di sini kali yang ketiga. Dulu permulaan di sana. Lepas tu kena pindah pergi ujung tu, lepas tu mai tengah ni. Pindah rumah ni. 3 kali dah. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik. Jadi kali kamera. Kali balik kamera. Okey. Alhamdulillah, terima kasih. InsyaAllah. Okey. Jadi untuk hari ni 2 ni dululah, sifat syiddah dengan sifat raqawah lah. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan sebentar tadi boleh faham lah, insyaAllah. Okey. Jadi rasanya sekadar itu dululah untuk petang ni. Lewat dah 6.21 dah. InsyaAllah lagi nak maghrib pun awal dah ni. InsyaAllah. Esok tak ada. Saya tak buat hari-hari lah. Saya buat seminggu sekali saja. Saya buat seminggu sekali. Guna kitab mana ni? Tanya lagi. Ini orang lain pula. Kitab ni. Kitab ni. Kitab ni. Okey. InsyaAllah takat ini dulu. Saya buat seminggu sekali saja lah. Hari Jumaat malam
pukul 9 ke atas ataupun hari Sabtu lah, tengok lah belah petang, tengok kalau tak ada apa-apa. Untuk kitab tauhid ada hari Isnin sampai hari Rabu, kitab Kifayatul Mu'tadi, hari Isnin sampai Rabu pukul 9 sampai pukul 10 pagi, insya-Allah. Kitab yang membahaskan tentang sifat Allah, sifat Rasul dan perkara-perkara sam'iyat, insya-Allah. Saya dah beli lah. Okey, baik, alhamdulillah. Kalau dah beli kena mengaji lah. Okey, jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah sama-samalah kita ubah diri kita daripada jahil kepada faham ilmu. Kita ubah diri kita daripada malas kepada rajin belajar, sebab kita sekarang berada di akhir zaman. Ramai sangat di luar sana yang jahil, terutama sekali jahil ilmu fardu ain, termasuklah Al-Quran. Tengok muka nampak macam pandai, cakap pandai, tapi bila suruh baca, makhraj pun tak lepas, sifat pun tak lepas, huruf pun tak kenal, tanda bacaan pun tak tahu. Masalah. Tu tak kira bab solat lagi. Bab solat, bab puasa, bab taharah, bab wuduk, banyak orang tak lepas. Punca dah malas mengaji. Kalau bab cari makan ada masa, bab mengaji tak ada masa. Jangan sampai kita jadi orang yang rugi di akhirat nanti. Okey, jadi tekat dulu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.